Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saya ucapkan terima kasih Saudara Elias Muhammad, Saudara Nurdin Ismail, Zamari LC, Saudara Mak, Tuan Haji Azhar. Apa khabar Tuan Haji? Moga sihat saudara. Begitu juga Raja Kamal, Raja Baizan, Saudara Muhammad Kapli. Saudara, malam ini agak panas. Pasti panas saya rasa sebab saya ada tetamu yang pastinya kalau tak panas bukanlah pemuda saudara. Bersama-sama dengan saya malam ini adalah Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu. Oh, orang hebat saudara. Yang mulia Tengku Hafiz Tengku Putera. Saudara, kalau saudara nak bertanya tentang Terengganu dan sebagainya, tentang kepemudaan, ini segmen pemuda, saudara boleh hantarkan soalan. Apa khabar Pak Chu? Pak Chu dari Langkap, rasa sayang dari Langkap. Terima kasih. Izari, Izaham, moga sihat selalu. Saudara Hafiz, Saudara Nur, Puan Nur Maria, apa khabar? Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Dan bersama juga dengan saya, selain daripada Tengku, saya panggil Tengku Putera Hafiz, ya. Bapa dia nama Tengku Putera. Dia Tengku Hafiz dan juga adalah Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kemaman. Saudara Zulkifli Abu Bakar. Dia malu-malu sebenarnya saudara. Saya kata ini bukan sikap pemuda, tak gitu ku. So, ku boleh saya bagi buka bergelanggang ini minta Tengku Hafiz berbicara sedikit pada pelai-pelai kita. Sila ku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok atas jemputan pada malam ni. Dan saya minta semua tolong share, like, dan komen. Subscribe dan komen. Ya. Yang paling penting kita nak bincang pasal PRK Kemaman. PRK Kemaman ya. Selamat datang ke Terengganu. Okey, terima kasih Tengku. Itu sifat Ketua Pemuda Negeri saya. Saya bila datang ke Terengganu ni, bila lihat bersama dengan Tengku Hafiz ni, saya teringat waktu zaman saya dulu adalah saudara Datuk Seri Zubir Embung. Kan. Kemudian kalau datang ke Kemaman ni, Allahyarham sahabat saya, saudara Nazri. Itu memang sahabat saya lah. Bila saya datang sini, diapit oleh dua ketua pemuda ni, satu ketua pemuda bagi Kemaman, datang balik aura semangat kepemudaan saya. Orang muda tu. Terasa muda lah. Masih muda tu. Umur apa tu? Alah, 67. Muda lagi. Jauh. 98 boleh jadi PM. Bukan PM. Ini ketua pemuda negeri. Okey, Tengku, Tengku pula. Saudara Zul, boleh berbicara satu dengan pelai-pelai kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton Pelayar kita, pelayar kita untuk malam ni, yang mana boleh bagi like, share dan subscribe lah. Untuk malam ni. Saya terkejut juga atas jemputan Datuk pada malam ni. Tapi dalam kesibukan suhu panas ni, saya meluangkan masa lah untuk beri yang terbaik kepada. Terima kasih. Terima kasih kita cakap. Sebab bukan senang saudara, sebab beliau sibuk sekarang ni mengatur strategi bersama dengan Ketua Pemuda Negeri. Bukan? Maklum sajalah. Dalam musim-musim peperangan ni, mencari dan sebagainya. Apa khabar Puan Nofisah dari Kuala Kangsar, Perak, Syed Adnan, dari Sabak Bernam, Saudara Muhammad Puzi, Saudara Saluddin Ayub, Saudara Syed Adnan, Saudara Nur Samba, salam dari Negeri Sembilan. Oh, jauh. Jauh mereka. Seluruh negara. Dari seluruh negara kita hari ini. Saya minta teman-teman kalau boleh, selain saya bertanya dengan dua pemimpin pemuda ni, satu Ketua Pemuda Negeri Terengganu, Darul Iman, janganlah biarkan penyu menangis di Terengganu kali ini. Ya kan? Kemaman ni pantai nelayan, tapi rasanya penyu tu selalu dia belah Kuala Terengganu, tak gitu? Di Dungun ni. Di Dungun. Jadi jangan biarkan penyu itu menangis di Kuala Terengganu saudara. Saudara Fazil Yub, apa khabar? Saudara Cik Awak, dan salam perpaduan untuk semua, untuk kawan-kawan. Baik, saya akan mulakan bertanya dengan Tengku Hafiz. Apakah persiapan pemuda daripada awal penamaan calon sehinggalah saat ini? Hari ini masuk hari berapa, Tengku? Hari ini dah hari ke-7, ke-8. Hari ke-7, ke-8. Berapa hari je lagi tinggal? 5 hari. 5 hari lagi, saudara. Jadi, boleh ceritakan sedikit untuk pelai-pelai kita nak tahu persiapan dan sebagainya. Tak payahlah cerita rahsia. Boleh. Strategi kan rahsia tu? Tak rahsia, strategi jangan cerita. Persiapan Persiapan. Okey, terima kasih Datuk Amir. Alhamdulillah. Kita di Terengganu tu, kebetulan memang kita get ready, bersiap sedia untuk pilihan raya Kemaman ni. Lampu gelap bila mana petition yang kita
bawa ke Ya. mahkamah Ya. bila mana kita nampak ada salah laku Mhm. di peringkat kepimpinan, bila mana ada unsur-unsur rasuah Elemen rasuah masuk dalam pilihan raya. pilihan raya umum Ya. yang lepas di Kemaman. Hmm. Maka bila kita buat petition tu kita get ready untuk berlaku pilihan raya sekali lagi. Ya. Pemilihan semula. Dan alhamdulillah di peringkat pemuda seluruh negeri tu Ya. daripada Besut sampai ke Dungun, Ya. Mamalas, Mhm. semua kita turun. Maknanya di peringkat pemuda kita ada task yang parti berikan kepada kita Okey. dan fokus kita adalah untuk mendapatkan semula dan juga meyakinkan semula pengundi-pengundi muda yang tertipu Ya. dengan janji oleh Perikatan Nasional ataupun PAS Ya. yang bila mana mereka menjadi wakil rakyat, macam tu nak buat, macam ni nak buat, macam-macam benda nak buat. Ya. Tapi akhirnya sekali bila mana diberi mandat kali kedua, rupa-rupanya yang diberinya adalah rasuah. Oh, tipah aku tertipu. Tertipu. Jadi Jadi soal tu tak apa, kita ketepikan dulu. Ya. Tapi yang pastinya saya nak beritahu tu, Ya. di peringkat pemuda kita bergerak membawa satu mesej bahawa anak muda mesti menilai apa yang dah berlaku ini Ya. sebagai satu pengajaran kepada kita Betul. dan kena ambil peluang untuk mengubah keadaan Kemaman. Maksud saya, dalam erti bahasa yang lebih mudah tu, kita kena melahirkan pemimpin yang betul-betul memiliki integriti dan juga yang memiliki credibility. Ya. Kita tak menafikan credibility calon di peringkat PAS pada kali ini. Bila mereka menyandarkan kepada seorang ketua negeri, menteri besar. Tapi yang menjadi soal credibility ahli parlimen yang bakal dilahirkan nanti ni, Ya, ya. bagaimana untuk menguruskan soal masa untuk bersidang di parlimen sebagai contoh, kemudian untuk berkhidmat kepada rakyat bila mana seorang yang sudah diberi tanggungjawab untuk mengetuai negeri. Ya. Jadi benda-benda macam ni pemuda mengambil perjalanan bergerak dari kampung ke kampung, kedun di seluruh Kemaman ni dengan membawa gerombolan daripada pemuda seluruh negeri untuk memberi penjelasan perkara-perkara seperti ini. Okey. Dan kita fikir bahawa kali ini rugi kalau orang Kemaman pilih Yang Amat Berhormat Menteri Besar menjadi ahli parlimen Kemaman. Sebab saya macam tu. Sebab penumpuan dan fokus negeri dan parlimen federal berbeza tu. Dia tak sama macam kita uruskan negeri, kita nak uruskan di pusat. Saya bagi contoh yang paling simple. Ya. Okey. Bagaimana untuk kita menguruskan agensi nelayan-nelayan, contoh di Terengganu. Okey, mungkin peruntukan untuk nelayan ni di peringkat tidak ada satu agensi khas Okey. untuk nelayan. Tapi kita di pusat kita ada lembaga perikanan, Lembaga kepunyaan ikan, LKIM. Ya. LKIM. Ya, ya. Jadi secara tak langsung, inilah perkara-perkara yang perlu kita buat perbezaan di antara kenapa perlu memilih ahli parlimen dan perlu memilih ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi skopnya dah berbeza tu. Jadi saya anggap ini adalah nyawa kedua untuk orang Kemaman. Peluang kedua lah. Nyawa kedua dan peluang kedua. Teguh sebagai orang Terengganu tak rasa tersindir ke tiba-tiba saya 2 kali PRK hanya kerana disebabkan oleh pilihan raya disebabkan oleh berlakunya rasuah politik sepanjang musim pilihan raya. Tak terasa apa-apa kau Terengganu. Mestilah. Malu dah. Kita dah harapkan satu perkara yang ialah baik untuk yang pemimpin yang baik untuk jadi pemimpin kita kan. Lepas tu bila rakyat, kita tak boleh salahkan rakyat. Betul. Rakyat hanya bila waktu kempen dia akan terima apa sahaja yang dibawa oleh mana-mana parti politik. Betul. Hatta kalau dibagi flyers pun kita terima. Betul. Rakyat bagi apa tu? Apa saja. Tapi bila mana rakyat duit dibagi, boleh ambil. Ya, kan? ya. Tapi bagi orang biasa, menganggapkan perkara itu perkara biasa. Dalam undang-undang pilihan raya, SPR, ada kesalahan di situ. Jadi perkara-perkara ini, kalau kita sebagai pemimpin memberi suatu makna yang tak elok kepada rakyat, memberi salah faham kepada rakyat, perkara yang tak betul menjadi betul, ini adalah suatu perkara dosa tu.
Jadi Betul. perkara-perkara macam ni, Hmm. pemimpin mesti memiliki disiplin, memiliki ilmu, memiliki keupayaan dan kredibiliti dalam menguruskan rakyat dan memperbetulkan rakyat, dan juga yang paling besar, mendidik rakyat. Betul. Ya, saya minta maaf juga pada saudara Budin Ulik, saudara Raja Kamal Raja Baizat. Memang gambar ni sikit gelap. Rupanya orang Terengganu ni romantis sikit saya. Jadi bilik sini ni dia gelap sikit. Mungkin dia kata Jiwa romantis tu. mungkin kerana Saudara Zamir tak ada, dia gelap sikit. Saudara Zamir, malam besok saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Mesti panas besok tu. Oh, tak betul Sani. Oh, yang tu lagi best tu. Semangat. Yang tu hero parlimen tu. Baik, itulah keadaannya. Itu pandangan daripada Ketua Pemuda Negeri. Saya nak tanya pula di peringkat tempatan di sini. Itu Kemaman sendiri. Kemamang. Kemamang. Kemamang untuk Kemamang. Kemamang untuk Kemaman. Ya, Ketua Pemuda yang malu-malu apa semua. Persiapannya bagaimana dan keyakinan saudara dari segi anak-anak muda. Sebab pimpinan di sana mengatakan anak-anak muda kononnya begitu ramai menyokong sebelah sana. Pandangan pemuda Kemaman macam mana? What have you done? Apakah telah disantuni peringkat pengundi-pengundi muda? Sebab pengundi muda juga adalah ramai tu. Lebih kurang 57% tak? 66,000. 66,000. Daripada 100,000 lebih. Mana almost 57%. Ya. 57% pengundi-pengundi muda ni memanglah sebahagiannya duduk di luar Terengganu. Tetapi sejauh mana pemuda Kemamang menyantuni anak-anak muda di pengundi-pengundi di kawasan Kemaman, Chef? Okey, terima kasih tu. Ya. Saya pergi kepada persiapan dulu seperti mana yang Datuk tadi. Kita macam biasalah bendera. Sinonim lah dengan pemuda. So kita telah mengarahkan pemuda di setiap DUN untuk naikkan bendera di setiap kawasan-kawasan yang sesuai lah. Yang mudah nampak dan sebagainya lah. Dan kita masih lagi dalam proses pemasangan billboard dan gambar calon untuk persiapan tu. Okey. Ianya masih berjalan lagi tu. Ada lagi lebih kurang 6 hari lagi? Ya. InsyaAllah oleh kerana cuaca sekejap hujan, sekejap panas itu yang orang kata melambatkan kita punya kerja-kerja pemasangan bendera. Tak, saya melihat apakah hanya bendera saja. Saya nak penting-penting sejauh mana pemuda Kemaman menyantuni. Yang paling penting saya dah sampai ke reach dia orang. Tak kira kan? Sejauh mana minda pemuda tu. Apakah sudah berubah corak selepas musim pilihan raya, selepas Terengganu kalah 32-0 tu. Jangan lupa tu. Sebab lagi saya nak tanya dengan Ketua Pemuda Negeri. Tapi saya nak tanya Kemaman dulu. Kan? Bagaimana apakah corak pemikiran pemuda itu sudah berubah? Apakah sudah disantuni? Apakah pemuda marah? Saya maklum saya semangat pemuda ni geram aja dah. Ya, tu, macam mana? Jangan marah. Alhamdulillah pemuda kita di setiap pelosok kampung kita bergerak daripada rumah ke rumah, daripada tempat-tempat berkumpul di padang-padang bola. Kita ialah tu musim kempen kita bercerita tentang calon kita. Dan ramai pengundi muda hari ini dapat menerima calon yang BN tampilkan pada hari ini. Yang secara kebetulannya pada suatu ketika dulu calon ni pernah orang kata meninggalkan jasa waktu Kemamang hampir lupuh tahun 2013 hari itu. Oh ya, peristiwa Kemaman banjir. Jadi pada waktu itu ramai anak muda yang kata terjejas pendapatan dia waktu tu. 20 apa? 13. Getihnya 10 tahun dulu. Ya. Tapi pada waktu itu sosok inilah yang banyak membantu dari segi fasiliti dalam bandar sendiri, dari segi persiapan di pusat-pusat pemindahan. Dan perkara itu diingati oleh anak muda. Masih lagi terlekat dalam fikiran. Masih terlekat. Masih sinonim lagi perkara. Ya tu. Okey, saya nak bertanya Ketua Pemuda Negeri. Sebab banyak orang mengatakan pemuda dia mesti dengan ini tadi saudara lontarkan bola. Apakah mereka tak memikirkan soal ekonomi? Sedangkan mereka adalah future leaders. Mereka akan mendirikan rumah tangga. Mereka akan membina rumah. Bagaimana ekonomi mereka. Sistem pekerjaan. Apakah cukup dengan kalau calon itu. Sebab calon kita ni tak cukup main bola dah. Ya, betul. Pemuda main bola tu. Okay, kalau ketua pemuda Kemaman jadi calonnya tentulah main bola dan sebagainya. Apakah itu hidangan politiknya? Apakah minda anak muda di Terengganu khususnya tu? Sebab Terengganu ini, kalaulah tanpa Petronas, saya rasa nak bayar gaji tak cukup.
Kan? Jadi bagaimana minda anak muda dari segi ekonomi, kemampuannya ketahanan, dari segi politik. Memanglah sekarang ni Terengganu tenang aja. Tapi apakah Terengganu masih lagi redha dengan penyu menangis di Terengganu saja? Itu keadaannya. Teguh, boleh kena jelaskan. Apakah pemuda itu mesti hanya di Padang? Betul. Mesti ada futsal, mesti ada ini mak moto. Betul. Apakah itu pergerakan pemuda yang harus kita rapikan? Macam mana Teguh sebagai ketua pemuda negeri? Saya melihat gini, Cok. Ya. Dalam institusi keluarga, kita ada ayah, kita ada ibu, kita ada anak-anak. Saya boleh ibaratkan dalam kemaman ni semacam sebuah keluarga lah. Kita tampilkan calon yang ada sifat kebapaan yang sangat tinggi. Okey. Maknanya dengan displaynya, dengan bagaimana dia melaksanakan dia punya tugas dengan jaya dan cemerlangnya. Dan menjadi idola Terengganu lah. Ketika mana masa beliau jadi Panglima Angkatan Darat, mengetuai misi menyelamat banjir di Kemaman pada masa 2013. Itu salah satu contoh. Ya. Dan Datuk bertanya tadi berkenaan bagaimana anak muda pada hari ini, apakah mereka ni tidak fikirkan soal ekonomi, soal masa perumahan depan mereka. Saya nak beritahu, perkara-perkara ni memang adalah suatu perkara yang menjadi keperluan kepada anak-anak muda, terutamanya nak membina keluarga dalam usia yang katalah umur 30 hingga 40 ini. Mereka baru nak membina keluarga. Teguh. Jadi dalam waktu ni, bila mana datang pilihan raya tu, kadang-kadang diwar-warkan, dijanjikan dengan pelbagai perkara yang mereka rasa, okey, yang ni pemimpin ni boleh dipercayai. Kenapa? Kerana ini nak dilihat lebih Islami daripada parti sekian ni. Jadi pemilihan pada waktu itu kadang-kadang mereka membuat penilaian itu hanya dalam waktu yang sangat singkat tu. Contoh, kita ada masa tempoh 14 hari. Dalam 14 hari itu dicanangkan, difitnahkan kalau katalah pemimpin Barisan Nasional dengan pelbagai tomahan. Sehingga kan saya ingat bagaimana kita ni dilihat sebagai seolah-olah proksi kafir harbi. Sedangkan perkara itu adalah suatu mainan politik yang sangat jahat. Ialah penafsiran kafir harbi itu pun kalau kita lihat dengan secara tuntas melalui ilmunya, kita akan lihat bahawa kumpulan ini adalah kumpulan yang menentang Islam secara terang-terangan. Jadi ini tidak berlaku dalam kerajaan perpaduan. Dan bila mana disajikan dengan janji-janji kosong begini, janji-janji indah macam ni di dalam waktu kempen pilihan raya, maka kadang-kadang kita anak muda ni pertimbangan kita singkat tu. Because of kita punya survive dalam politik itu, penlibatan kita dalam politik itu kurang. Penilaian kita saya masih berbanding macam contoh Datuk 67. 67. Saya 40 contoh. Jadi kita melalui pilihan raya beberapa kali. Berbanding dengan Datuk dah melalui pilihan raya beberapa kali. Sebab itu saluran yang 1-2 ni dulu, dan kita pun kebanyakan menang saluran ni, tapi dia saluran muda, kita banyak kalah kerana perkara ni. Kerana emosi lah. Kerana emosi. Sebab itu kita tidak menafikan hari ini soal sentimen, soal persepsi, itu adalah wacana baru politik di negara kita dan juga di dunia. Tengku sebagai Ketua Pemuda Negeri dan saudara Zul sebagai Ketua Pemuda Bahagian, apakah tidak akan diadakan satu usaha untuk mengembeling supaya minda pemuda itu dapat berubah corak? Sebab saya melihat kadang-kadang mereka tidak mengerti bahawa yang kita nak pilihkan ini wakil rakyat. Bukan hanya sekadar ahli parlimen. Betul. Yang akan membawa suara rakyat. Calon yang akan dipilih kali ini, siapa saja dipilih oleh rakyat di Kemaman khususnya, adalah membawa suara Kemaman. Kan? Kita lihatlah hari ini di parlimen. Apa ceritanya? Ceritanya orang ni sokong saya, 14 orang sokong, macam kata satu ahli parlimen daripada Arau. Saya rasa sebagai warga Arau sepatutnya dia kecewa. Kalau itulah minda, kalau itulah quality of debate, kalau itulah kualitinya seorang wakil rakyat hadir ke parlimen bercerita, ada setengah orang di AP pun sokong kami perpaduan. Ada seorang UMNO pun sokong kami, tak sokong dengan PM Act. Is that the quality of debate? Sedangkan hari ini penting. Walaupun keputusan bajet sudah pun diterima. Tetapi perlu diingat bahawa bajet itu adalah menentukan selama setahun
Betul. Negara akan berbelanja sekian-sekian banyak wang untuk pembangunan. Sebab itu saya banyak orang ketawa, banyak saya tengok ada juga mereka mengatakan pandangan, cadangan calon kita untuk mewujudkan industri laut dalam. Okey, sepatutnya inilah diambil kesempatan oleh anak-anak muda, pemuda yang melihat ini satu bidang new economics. Betul. Kan? New economics activity Betul. yang kalau dapat Peluang-peluang tu. peluang itu memang besar. Sebab laut dalam berapa ada kapal tak Terengganu ni? Kapal laut dalam. Ada tapi banyak pinjamnya orang. Orang punya. Ini yang dimiliki sendiri oleh anak Terengganu. Betul. Ya. Kan? Dan yang keduanya, saya katakan bahawa Kemaman khususnya is a Kuwait of Malaysia. Is a Kuwait of Kuwait Malaysia. Kuwait lah. Habis di sini. Ah, Kalau tak ada di Kemaman, ini di mana datangnya duit? Ya. Bukan hanya untuk negeri Terengganu. Teguh. Betul. Ia juga menyangkupi soal sampai Malaysia. So, apakah Tengku bertanggungjawab untuk anak muda untuk pada sekarang ni okeylah. Tapi masa akan datang juga Tengku mesti juga mencari jalan turun ke gelanggang bersama kalau di Kemaman jumpa Saudara Zul, kalau kalau Lu Terengganu okeylah bahagianku kan. Tapi bagaimana di Mesut, bagaimana di Marang, bagaimana untuk anak muda ini digembling bahawa disuntik pemikiran bahawa tidak boleh sekadar hanya futsal. Betul. Tidak boleh sekadar hanya sekarang bila ada pilihan raya motor. Betul. Kita tak mau menang bendera ku. Betul. Saya tengok ada parti politik setengah dari setengah tempat dia tak ada bendera pun naik. Tapi bila datang pilihan raya, mereka mempunyai sampai sekarang ni 48 kursi. Betul. Kan? Tanpa bendera banyak apa kita dapat roket sikit je benderanya. Ya. Kita ni perang poster, perang bendera apa semua. Tapi bagi saya kita bukan perang poster, bukan perang bendera, yang kita nak peperangan minda. So Teguh sebagai ketua pimpinan negeri. Okay. Can you answer for it? Okay. Baik Dok, sekarang ni kita sekarang ni start 2018 kita Okey. di diri negeri. Ya. Kita tengok, kita renung balik, kita muhasabah. Bila kita tengok, kita kena kembali kepada asal. Ya. Bagaimana perjuangan UMNO itu dirintih. Ya. Dari rumah ke rumah, Ya. daripada nelayan petani, Ya. digembeling kerana atas asas untuk membangunkan negara ini dan juga untuk menaikkan, memartabatkan Islam itu sebagai satu agama yang betul-betul tulen untuk manusia. Way of life. Ya. Adin. Betul. Ha. Dan bila mana kita bergerak, kita memahami perkara tersebut tu, pemuda UMNO Terengganu, kita dah bermula lebih awal, kita wujudkan halakah. Halakah Ni program. Boleh Teguh explain tak halakah? Halakah ni program bersama dengan ahli-ahli parti. Ya. Kita mendekatkan mereka ni dengan knowledge of politics dan juga bagaimana untuk kita fahamkan soal menjadi warga negara yang betul-betul membina negara bersama. Dan juga kita masukkan elemen-elemen dalam soal persediaan kita sebagai anak muda untuk menjadi pemimpin pada masa depan. Jadi kita bermula lebih awal. Walau bagaimanapun atas kekangan kita sebagai pembangkang, kita tidak boleh bergerak dalam ni saya cakap dalam konteks Terengganu. Ya. Kita tidak ada satu platform yang lebih besar sebagaimana kerajaan. Ya. Dan sebab itu saya suka war-warkan sentiasa dalam perjumpaan saya, dalam pertemuan saya dengan wartawan ataupun dalam live, saya sentiasa sebut ini adalah tanggungjawab di peringkat kerajaan yang ada pada hari ini. Sebab proses meluluskan undi 18 ini semua parti setuju. Ya. Dan ini dah tentu mereka yang ada tanggungjawab yang lebih besar, iaitu kerajaan, mesti mengambil sikap yang lebih cepat untuk menangani dia. Mematangkan dia. Anak-anak muda ini dalam soal politik hari ini yang betul-betul bagaimana untuk menggerakkan, membangunkan sebuah negara yang maju. Apa yang berlaku hari ini di Terengganu, kita lihat bahawa anak muda hanya sentiasa disajikan dengan perkara-perkara yang retorik. Ya, retorik. Perkara-perkara retorik ini maksud saya ialah fitnah. Orang tak betul, orang tak betul. Ya. Fitnah sepanjang dalam tempoh sentiasa 365 hari ini kerja kita untuk menceritakan, menjajakan kisah cerita buruk orang. Sedangkan kamu sebagai kerajaan. Jadi sepatutnya dalam tempoh ni kita sentiasa sepatutnya kita boleh bermain dengan data. Okey, kita dah sebagai kerajaan, kita dah settle anak muda, memahamkan mereka ni dalam akademi politik sebagai contohnya, sekolah politik ataupun apa saja, platform untuk memastikan mereka ni faham. Okey, inilah yang perlu sebagai memahami ilmu politik
yang dianjurkan oleh Islam sebagai contoh. Ya. Dan di peringkat pemuda UMNO Terengganu, antara selain daripada aktiviti halakah, kita juga mewujudkan discussion kecil. Contoh kita buat retreat di antara para pemuda. Kemudian kita wujudkan juga kita tidak boleh membiarkan anak-anak muda juga, kita kena raikan hobi mereka, kesukaan mereka. Dalam masa yang sama, dalam aktiviti-aktiviti yang santai begitu, kita masukkan juga unsur-unsur, dekatkan mereka bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Betul. Tugas kami, kadang-kadang kita sama-sama, kita ni dia tak dengar tu. Ialah sama-sama bergurau apa semua kan. Nasihat sama-sama ni tak boleh. Tambuh. Jadi apa yang perlu dibawa ialah kadang-kadang anak muda ni disegan dengan pemimpin tempatan. Dan kita kena kenalkan bahawa dalam struktur politik UMNO itu sendiri, kita ada pemimpin-pemimpin yang ramai, pemimpin-pemimpin yang bagus. Simple tu. Pemimpin yang bagus macam mana? Yalah, kita tak nak compare dengan kerajaan. Walaupun adalah wakil rakyat mereka ni, yang janji kerajaan ni kadang budak-budak minta benda-benda bola lah apa, kadang susah sebagainya. Itu biarkanlah mereka. Tapi saya nak bagi tahu bahawa pemimpin-pemimpin UMNO kan, ramai yang pemimpin-pemimpin sini kita mudah didekati. Kalau mereka ni ada RM10, RM10 itu yang diorang bagi pada keikhlasan tu ada lah. Jadi maksud saya dalam soalan hari ni ialah antara perkara yang dibuat oleh pemuda UMNO dengan keupayaan yang kita ada sebagai pembangkang di negeri ini, itulah antara aktiviti yang kita buat. Okey. Saudara, saya minta maaf macam Teja, ramai teman-teman mengatakan gambar tak clear. Saya dah beritahu. Ini kawasan agak romantis sebab punya pemuda kan, anak muda menanggung rindu. Belum ada puteri tu Belum ada puteri. Saudara Jaka Linglung, selamat malam. Saya Puan Munah, Mak Aris. Saya kembali nak bertanya dengan sahabat saya, anak anda saya lah. Ya tu, anak anda. Saya dah tua. Saudara Zul. Bahawa hari ini di Terengganu, khususnya di Kemaman inilah, kita bercakap soal Kemaman, warga Kemaman. Ada yang jadi nelayan dan ada juga menjadi petani. Dua sektor ini yang walaupun di samping itu ada kegiatan oil and gas, tapi nampaknya oil and gas ini tak nampak begitu penglibatan anak-anak muda ni Teguh. Teguh pun kena bersuara nanti di peringkat federal nanti, di peringkat UMNO Malaysia pun kena bersuara. Saya nanti juga suara. Tapi di Kemaman, bagaimana pertanian? Masalah pertanian ini melibatkan tentang keterjaminan makanan. Kan? Bagaimana dengan nelayan? Apakah kita nak membiarkan nelayan di Kemaman khususnya atau di Terengganu Tengku hanya mereka bermain dengan ombak sekadar di gigi pesisiran pantai? Kalau sekadar di pesisiran pantai, bercanda di tepian pantai je lah kata Sudirman tak? Tapi yang kita mau melihat nelayan, sekarang ni musim tengkujuh. Dah tak boleh nak turun. Jadi mereka hanya pendapatan untuk 3 bulan mendatang ini, Tengku tentulah mereka akan hilang punca pendapatan kalau tidak boleh ke laut. Tapi apakah tidak disajikan, dipikirkan soalan bagaimana industri baru walaupun dalam sektor perikanan ataupun sektor-sektor yang lain. Silakan Zul. Berkenaan dengan nelayan dan juga petani di Kemaman ni, kalau kita nak bandingkan kerajaan dulu dengan kerajaan sekarang, apabila tibanya musim tengkujuh, kerajaan Barisan Nasional dia banyak menyediakan kata orang peluang-peluang dan juga dana bantuan untuk nelayan-nelayan ni sebagai alternatif sementara ombak reda. Jadi sekarang ni betul lah, kita boleh katakan ada lah tu. Nak kata tak ada tu tak boleh lah. Tak boleh lah, ada. Cuma masih lagi kata orang kurang membantu, kurang dapat membantu keluarga-keluarga yang nak menanggung anak sekolah di waktu ini kan. Jadi anak muda harus melihat. Teguh, saya melihat bahawa nelayan ini pelbagai perikanan, nelayan suruh di Terengganu mereka mewarisi bukan 1 tahun, berpuluh tahun. Sebab itulah JM Aziz membuatkan sajak bermain kolekku berlabuh di air yang gelodak dan aku meredah samudera, kata nak itu gelodak rasa JM Aziz masa itu. Jadi Tengku sebagai ketua pergerakan pemuda, Tengku harus melihat benda ni Tengku. Bagaimana sepatutnya kita tak mahu lagi warga kita bila sampai musim tengkujuh tanda tangan.
Kita mahu anak-anak muda hari ini bila sampai musim terkujuh boleh pergi ke Kuala Terengganu, berjaja itu, membuat itu. Kita tak mahu lagi kelompok losong. Saya tidak mahu melihat, bagi saya lah pandangan saya rasa tak sewajarnya anak-anak muda ini didedahkan hanya kepok-kepok losong. Tak sewajarnya anak muda didedahkan hanya Michelin. Benar? Ataupun sotong tepung. Susun tepung. Dan walaupun ada segmen-segmen mencandat sontong, tapi kenapa tidak dipikirkan sebab macam apa yang dilontarkan oleh calon kita untuk laut dalam semua. So Tengku boleh komen apa ini pandangan Tengku? Ya, saya setuju tu. Sebab tu saya simple tu. Kita rakyat ni banyak perkara yang ialah masing-masing ada masalah masing-masing. Sebab tu penting dalam komuniti ada ketua. Dan dalam konteks kita hari ini, bila Datuk menyatakan bahawa calon Barisan Nasional menawarkan beberapa perkara yang pada saya sangat dekat dengan permasalahan rakyat Kewangan. Nak menyelesaikan masalah laut dalam, nak menyelesaikan masalah nelayan, kemudian nak menyelesaikan masalah pertanian, ekonomi anak muda, sebagainya. Jadi perkara-perkara ni rakyat kadang-kadang ada mereka ada keterbatasan dalam soal seka. Sebagai contoh, kalau katakanlah sebuah institusi keluarga tu, dia ada motor je. Ada motor sebiji, lepas tu ada kereta sebiji. Kemudian kalau soal nak tu rumah sewa. Kemudian dia kena fikir, kalau katalah kalau dia ni nelayan, dia ni bila masa musim terkujuh datang, 3 bulan tak ada pendapatan. 3 bulan tak ada pendapatan. Sebab tu Jo sebutkan tadi, bila mana ada bantuan musim banjir. Perkara-perkara ni dia bukan membantu rakyat untuk sepanjang masa tu. Pada waktu dan ketika tersebut. Dan sebab itu, perkara-perkara macam ni, kalau tidak disantuni oleh ketua dan juga ahli parlimen yang betul, maka dia akan menyebabkan berlarut sana. Pemimpin atas, dia tak mampu, contoh tu menteri-menteri di peringkat atasan, tak mampu untuk terus dapat untuk directly kepada rakyat di bawah ni. Nak mengetahui masalah. Itu yang saya katakan tadi rumah itu. Ke rumah. Betul. Jadi sebab itu pemilihan ahli parlimen ini akan menjadi jambatan di antara kerajaan dan juga rakyat. Jadi kalaulah ahli parlimen yang bakal dilantik ni adalah seorang yang sudah ada tanggungjawab yang besar di negeri, bagaimana dia nak menyantuni rakyat daripada rumah ke rumah dan memahami permasalahan dan juga apa yang kehendak rakyat untuk dibawa ke atas untuk diselesaikan oleh para menteri. Jadi itu the point itu. Maknanya sekarang ni ketua, tanggungjawab dia adalah untuk memikirkan soal peluang, menyelesaikan masalah rakyat, dalam masa yang sama membentuk kerangka yang lebih baik masa depan untuk rakyat tersebut. Jadi kalau katakanlah kita pilih dalam konteks Negeri Terengganu je pemimpin. Yang Amat Menteri Besar Negeri Terengganu ni, dia sudah penat dengan kerajaan negeri. Dengan pendapatan kita dah kurang. Kemudian dalam soal hari ini pun negeri ni menjadi pembangkang berbanding dengan kerajaan di federal. Dia pusat. Kemudian dengan tidak ada langsung wakil-wakil daripada kerajaan perpaduan untuk menyuarakan pandangan rakyat. Ataupun check and balance. Jadi pada saya hari ini menjadi satu ruang yang sangat besar kepada pemilih-pemilih, pengundi-pengundi di Kemaman untuk mencetuskan gelombang baru bagi memberi manfaat juga kepada mereka sendiri. Jadi dalam konteks hari ini kena pilih pemimpin daripada Barisan Nasional. Jadi genre ni dah genre yang besar dia. Kalau tengok di jalan tu, kuat dia berlari lagi daripada saya. Saya ingat dengan Zul tengah belakang tu. Semangat kuat tu. Jadi bila dia dah free tu kan, dengan pengalaman yang dia ada, saya fikir why not kita pilih je dia. Tak, kalau bermasalah, tukar je lah pada minggu depan. Betul. Kita rakyat kita ada kuasa. Tapi saya lihat macam kempen daripada komen Tuan Ibrahim Tuan Man ni. Dia selalu juga datang daripada Besut. Besut. Dia kata selalunya bila musim terkujuh, kita baiki peralatan ke laut, contohnya baiki pukat. Tapi
takkan 3 bulan kan? Apa pendapatan itulah tadi saya siap ni kan. Takkan nak mendadah tangan. Kan seharusnya harus dipikirkan. Tengku sebagai pemimpin anak muda kena fikir Tengku ni ku. Ya tu betul. Sebab tu saya bagi sebab tu saya kata penting penting kita kena ada memiliki seorang ketua yang betul-betul syakna pada rakyat. Kalau Datuk bagi tahu saya, saya bukan ahli parlimen di Kemaman. Betul. Saya sebagai ketua pemuda Negeri. Ya, kena ingat negeri bukan hanya Ulu Terengganu. Saya sebut sebagai ketua pemuda negeri, pembangkang. Yang saya tak ada platform untuk menyelesaikan masalah rakyat. Betul. Saya boleh mampu untuk menggerakkan apa yang saya mampu. Sebagai contoh, kita yang tidak ada peruntukan sebagai pembangkang. Jangan katakan soal pembangkang ayat beberapa pemimpin PAS ini kata kerajaan pusat tidak bagi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen PAS. Tak payah nak cakap macam tu. Sekarang ni kita yang jadi ketua pemuda negeri di Terengganu yang pembangkang pun kita tak ada peruntukan kepada kerajaan negeri. Tapi kerja jalan terus. Jadi sekarang ni saya nak beritahu ni penting dalam konteks hari ni pilihan raya Kemaman ni nak menyelesaikan masalah rakyat mestilah kita kena pilih pemimpin yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah rakyat. Yang boleh mendampingi rakyat 24/7. Contohnya macam tu. Jadi barulah masalah-masalah yang kata Datuk Adil 3 bulan 4 bulan ni tak ke laut. Orang muda tak ada pendapatan. Maka ketua ahli yang ahli parlimen yang bakal dipilih ni inilah yang akan menjadi jambatan untuk membawa peluang-peluang di pusat itu, membuka ruang tersebut dan sajikan kepada anak-anak muda di Kemaman ini. Betul. Itu kalau saya diberi peluang lain tu jadi kerajaan tu. Lebih cerita kita tu. lebih Betul tu. Nah, saya tengok juga ada beberapa komen tapan kasih dia kata kena buat projek ke bawah pantai. Projek kerbau pantai. Tapi bagi saya tapan kasih bukan itu. Sepatutnya agak memalukan juga apabila Terengganu yang dipimpin. Saya tak mau bercakap buruk pasal orang punya parti tapi saya merasakan kenapa tiba-tiba saya Terengganu dan Kelantan saja mengalami masalah. Tak ada telur. Tak ada telur. Kan terpaksa import dari Melaka. Kan tak ada ayak. Kan benda-benda begitu sepatutnya dipikirkan. Dan kalaulah ada satu usaha yang lebih murni daripada pimpinan kerajaan negeri ke rakyat mencari jalan. Saya rasa kerajaan pusat ada peruntukan tu. Saya bagi tahu kita rakyat Kemaman dah pilih ahli parlimen PAS 2018 dah tukar ahli parlimen PAS. Apa ahli parlimen PAS buat untuk Kemaman? Lepas tu dibagi peluang sekali lagi PRU yang PRN PRU 15 baru ni. Sekali lagi dengan ahli parlimen yang sama. Kemudian sekarang ni bila ahli parlimen yang sama, bila dia tak perform ni, kita tak boleh nak salahkan dia. Mungkin atas faktor parti itu sendiri. Yang mungkin tidak push ataupun apa saja kita panggil dia punya asas parti itu tidak memahami apa yang sepatutnya kena buat. Jadi sebab itu saya kata sekarang ni walaupun ditonjolkan ahli parlimen yang lain, calon ahli parlimen yang lain, tapi bila datang daripada parti yang sama, saya fikir dia akan merugikan rakyat. Kereta yang sama. Tukar pemandu aja. Kalau kereta tu boleh bawa berjalan. Saya perasalah kalau kereta tu, kereta Volkswagen, enjin di belakang, tukar driver pun tetap enjin kat belakang juga. Enjin kat belakang juga. Sebab tu penting kali ni. Anak-anak muda sekalipun kena fikir masak-masak untuk kita bagi chance lah, kita bagi peluang pada calon yang baru, orang baru. Tok, general ni bukan ahli parti tau. Maksud saya dia bukan ahli jentera parti yang sepenuh masa bekerja dengan parti. Itu yang saya nak tanya saudara Zul sebagai orang Kemaman dah. Ini pertama kali sekarang ni bukan dalam hierarki kepartian. Betul. Tiba-tiba ibu pejabat membuat kepilihan apa semua datang daripada memang beliau adalah ahli UMNO kan. Itu saya UMNO tak ada masalah. Sebab dulu pun pernah berlaku ada calon-calon yang diturunkan bukan hanya sekadar daripada UMNO pun kan. Ada berlaku di banyak tempat. Betul. Okey. Sebagai rakyat Kemaman sendiri, apa perasaan saudara bila calon yang diturunkan kali ini adalah calon yang bukan mengikut kepimpinan atau hierarki parti, bukan ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, seperti kebiasaannya.
Dan selalunya ketua pemuda lagi tak tegur. Ya, ya. Saya ingat Tengku pun tak fight untuk ketua pemuda dah. Tak tu. Tu. Sekarang ni kita nak bagi kita dengan parti kita menyokong apa yang dibuat oleh pimpinan. Okey. Sebab apa? betul. Sebab apa? The point nak bagi point sikit tu. Sebab kita nak melihat pembaharuan dalam parti demi rakyat. Ya. Tu dia punya point. Serisi dinamika politik dalam UMNO bagi kemaman dia bermula apabila yang paling penting adalah calon ditolak oleh parti itu, keputusan parti. Macam mana Saudara Zul sebagai ketua pemuda ni? Alhamdulillah. Bila mula diterima kata calon gitu, apa perasaan saudara? Happy tu. Happy ya? Happy So nampak gaya pemuda tak ada masalah lah tu. Tak, kita solid tu. Tak ada solid dah. Kita bagi sokongan pucuk penuh. pimpinan parti mesti buat keputusan. mencalonkan Raja Effendi, kami di peringkat sayap pemuda bahagian, kita sebulat suara bersetuju dan menyokong calon yang diputuskan oleh pucuk Tambah pula pimpinan latar parti. belakang tu daripada general. Tambah pula datang general ni. General, kita pemuda lagi seronok Rasa lah dah. semangat Akan tu. tak boleh tegur dengan saya lah. Mungkin orang lain, tu. mungkin lain pemikirannya. Kalau saya zaman pemuda tu, kalau yang datang tu general, wow, this is the time we fight. Saya seronok. Saya 2 hari lepas saya dapat berbicara dengan beliau sendiri. Saya tanya dengan sendiri, Tan Sri, apa perasaan you bila you masuk ke Gelayu, you bagi komen, dia kata you masuk saja dalam bilik penamaan calon tu, you rasa kembali ke medan peperangan. Dia kata betul, dia kata. Tapi medan yang berbeza lah. Medan yang berbeza. Betul. Ini medan Daripada politik. general kepada parti politik. Dan yang kedua, saya harap Saudara Zul, jangan Ya. saudara hukum pula sebab general ni, panglima ni selama hari ni bila dia dalam markas, bila jadi panglima angkatan tentera, orang datang silute, makan bawang serve. Kali ni dia tak pesan pada rakyat. Satu benda. Berbeza. The culture is totally change. Betul. Tapi saya ingat, saya melihat bahawa beliau cepat adapt. Ya. Bila saya tengok kemesraan, dia pergi ke pasar. Kalau dulu panglima takkan nak turun. Begitu tak? Saya rasa satu benda yang harus dipelajari. Ya. Bahawa dalam politik ini, segalanya berkemungkinan. Dan dalam waktu yang sama, tidak ada kasta. Ya, ya. Sebab itu saya menghormati Saudara Zul. Ya, ya. Walaupun saudara agak enggan nak bercakap dengan saya kan. Tapi saya kata kena bercakap dengan ketua pemuda Terengganu. Tambah pula dapat pula ketua pemuda negeri lagi. Sedap ni. Saya. Pemuda Kemaman dapat fikiran matang untuk parti. Kata Rata Pakasih. Ini kawan-kawan kita, dia bagi komen. Dan sebab itu saya kata teman-teman kalau ada pandangan sila Ada soalan apa tu tu kalau ada soalan. Selapas ini nampaknya tak ada soalan, selamatlah sikit saudara ketua pemuda negeri. Selalunya saya punya pelai-pelai saya ni, dia tengah fikir tu, selalunya dia bagi shoot the question tu kadang-kadang. Bagi tu. Bagi Bagi. kawan. Teman-teman Bagi ada apa? pelayak, kalau ada apa-apa nak tanya, ketua pemuda negeri dia kata bagi. Sebab dia tidak reda lagi, penyu menangis di Terengganu lagi. Nah, saya melihat bahawa Terengganu ni dia unik, budayanya. Mereka sebenarnya orang halus. Orang Terengganu ni baik-baik belaka. Kan? Terima kasih. Saya dah datang berkali-kali dulu masa pilihan raya negeri-negeri. Kemudian pilihan raya umum. Saya datang. Daripada zaman Tan Sri Wan Mokhtar. Kan? Kemudian zaman sahabat saya Uzur bin Embong jadi pemudanya. Zaman Mam Bakar mengalah. Jangan fikir kali-kali ini Presiden PAS pun biasa tumbang di tangan pemuda UMNO. Betul. Saya rasa apakah, tak boleh tanya. Tapi apakah saudara yakin, keyakinan pemuda? Sebab waktu Dato' Rahman Bakar jadi ketua pemuda di Marang, beliau mampu menumbangkan presiden parti. Kan? Dia biasa benda. Apakah pemuda Terengganu kali ini mampu membuat kejutan dan pemuda Kemaman? Sila je InsyaAllah tu. InsyaAllah. Ada senjatanya tu. Tambah pula kali dia gerak gempu panglima pula. Saudara Zul macam mana? Saya melihat setakat ni tu, kita pergi ke Empat Padong, kita pusing. Semua jentera pemuda di peringkat cawangan tu, don cawangan-cawangan, semua bekerja. Semua bekerja, semua dapat terima calon kita dan semua nak pastikan kemenangan untuk calon kita. Yang saudara jumpa, yang saudara temui ada orang tua, pengundi tua atau pemuda muda? Pemuda muda. Sebab bayangkanlah ya, Presiden, saya tak kutuk lebih lah. Bila dia kata, kita ni parti kita disok ni tokoh anak muda, tapi orang tua yang mulut hijau, herut dia tak sokong kita, dia kata kan. Saya rasa itu mengecewakan hati orang pengundi-pengundi di saluran 1 dan 2 bukan? Tapi apakah dengan kenyataan itu memberikan satu rangsangan pada anak muda untuk bersama dengan mereka? Saya tak nampak begitu. Macam mana Zul? Saya pergi di Kejar contohnya, di Kejar. pemasangan pembendera ya. Lebih daripada 10 orang anak muda yang pasang bendera pada pukul 1 pagi. Tapi yang menyentuh hati saya tu,
Orang tua ada 4 orang ikut sekali tu. Oh. Ikut sekali join Pasang Bendera. Mhm. Saya rasa semangat yang ditunjukkan di peringkat cawangan ni, di angka umi ni, saya rasa boleh tu. Sudah ada perubahan lah, Tengku. InsyaAllah, Saya berasa insyaAllah, sudah berubah. insyaAllah. Saudara Osama, salam dari Teluk Intan. Tak ada kesempatan ke sana, hanya dengar, memberi semangat berjuang saja dalam UMNO. Terima kasih. Siapa tu? Ini saudara Osna Osma. Terima Terima kasih. Yulfi Syam Ibrahim, moga pengundi atas pagar pilihan terbaik untuk pembangunan Kemaman. InsyaAllah. Saudara, saya bawa kali ini Ketua Pemuda Negeri, bukan kaleng-kaleng saya. Ketua Pemuda Negeri, biasa je. dan saya pun grill dia juga sikit kan. Jadi sebab itu saudara sila. Kalau saudara nak tanya silakanlah, tapi saya nampak love, saya sayang pada dia. Saya kata Ketua Pemuda Negeri pun handsome. Kacau saya, Tengku Hafiz. Dan Ketua Pemuda Kemaman pun gitu. Dah semalam tak tidur 2 dah. Tu, cuba tengok tu. Macam anak general tu. Tengok. Ada meh tu. Tapi kepala tak otak. Dia kata gelap tadi. Teman ada dia kata gelap sebab Zamil Ibrahim tak masuk. Saya kata Zamil Ibrahim besok. Ada juga pelai-pelai kata ni suasana gelap. Memang kita romantis, suasana begitu. Tapi sekali lagi saya nak bertanya dengan Tengku Hafiz. You sebagai, kalau dalam peperangan, you sekarang ni adalah Jeneral Pemuda. You memimpin pemuda, gerak gempur pemuda. Zaman kami dulu, kalau pemuda gerak gempur tu, sederap kita melangkah, tidak akan berundur sama sekali. Jangan lupa Sumpah Pemuda. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh. Namun kudaki juga. So ini semangat pemuda tu, apakah saudara terapkan dalam pemuda Terengganu? Ya. Bagaimana saudara terapkan di pemuda Kemaman? Ya. Ini semangat itu dah pantang mundur. Antam mundur. Tanpa mudah. Kecuali bini panggil tu. Kata kalau kecuali Jadi sekarang. Jadi sekarang kan. Saudara Osma, dia kata romantiknya, nyamannya malam ini. Memanglah suasana di Terengganu. Terima kasih bagi kuntum bunga pula kita ni. Saudara Rosli Bakar. Tu bagi pada Datuk tu. Ada. Salam dari Singapura, saudara Wahab Muhammad. Oh, jauh. Mereka nak tahu juga perkembangan di Kemaman ni. Semua nak tahu. Dan saya nampak banyak di kalangan pelai-pelai di luar ya. Mereka memang mendoakan kemenangan untuk calon daripada UMNO Barisan Nasional, iaitu Jeneral Bersara Tan Sri Raja Effendi ya. Tetapi saya tak tahulah macam mana kedudukan pengundi-pengundi di Kemaman. Apakah mereka sanggup mengecewakan hati teman-teman kita dari seluruh negara? Bukan dari Sabah, Sarawak, daripada Singapura. Mereka berkata inilah calon yang terbaik. Betul. Dan I don't think boleh dapat lagi calon sebegini yang jiwa rakyat. Bapaknya pula latar belakang keluarganya juga. Resa pernah berkhidmat di sini. Di Kemasik. Ya. Jadi saya rasa isu apa lagi nak? Saya pun tak tahulah saudara. Tapi kalau kita masih lagi bermain dengan emosi, bermain dengan persepsi, orang itu tak kena, orang ini tak kena, sampai bila kita nak maju? Tengku, you bertanggungjawab kali ini akan datang. Untuk hari ini akan datang juga perlu menyerapkan kesedaran pada pemuda, bukan boleh menerima sebarangan. Betul, insyaAllah. Kan? Pemuda harus boleh berani untuk menapis segala bukan tomahan, segala acuan yang cuba dimasukkan, doktrin-doktrin yang dilihat negatif, selalunya harus begitu. Saya juga nak bertanya, dari seluruh negeri Terengganu, berapa ramai ketua pemuda turun? Seluruh Terengganu, ketua pemuda kita ada ketua pemuda bahagian. Berapa bahagian? 8 bahagian, termasuk Jo. Ya. So, 7 ketua pemuda bahagian berkampung di sini tu. Oh, sudah berkampung ya? Saya beritahu ni bukan ketua pemuda bahagian saja. Ya. Naik ketua pemuda bahagian. AJK pemuda bahagian. Malahan ada ketua-ketua pemuda cawangan tu. Pun datang. Turun, bantu. Sepertinya semangat kali ini agak berbeza lah. Agak berbeza. Sebab kita nak fahamkan pengundi-pengundi muda, terutama di Kemaman ni, bahawa dah tiba masanya untuk kita buat pemilihan yang tepat kali ni. Ya. Jadi, ubah sekali ni, dia takkan mengubah apa-apa tau. Saya cerita. Sekarang ni di federal, kita dah memiliki lebih 2/3. Ya. Termasuk sokongan daripada 4 dia melompat nombor 1. Akan datang. Dah berbesar. Daripada nombor 1 tu. Ada nombor 1. Akan datang lagi tu. Maksudnya kalau kita tambah kita bagi undi kepada ahli parlimen PAS ataupun ahli parlimen Barisan Nasional pada kali ni, kalau kita melihat pada parti, dia tidak akan menambah apa. PAS pun tidak akan menjadi kerajaan di pusat. Malahan kalau tambah Raja Effendi sebagai ahli parlimen Barisan Nasional pun tetap kita dapat 2/3. Jadi maksudnya dalam erti kata lain, kita perlukan seorang pemimpin yang betul-betul boleh memberi manfaat dan juga masa kepada rakyat. Ini kita sekarang ni pilih pemimpin tu. Bukan pilih parti ni.
Jadi bila pilih pemimpin ni, kita macam mana sekalipun kena, saya tahu banyak masalah-masalah rakyat di Kemaman ni. Satu kita kena tengok bahawa Kemaman ni kalau dalam soal cost of living ni lebih tinggi tu berbanding dengan daerah-daerah lain. Yalah, sebab saya lihat di pekan Kemaman ni banyak bank getinya ekonominya masih tinggi. Betul. Jadi sekarang ni bila mana ada satu kelompok yang apa nama tu B40 ni, dah tentu masalah ekonomi paling banyak. Jadi macam mana kita, kalau kita salah pilih pemimpin, yang pemimpin tu tidak ada masa untuk berbahas di parlimen. Saya baru-baru ni, saya cabar calon daripada PAS, Datuk Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Bagi tahu kepada rakyat berapa lama you can spend masa untuk bersidang di parlimen. Di parlimen. Ini betul. Kita ni sidang DUN ni, sidang DUN Terengganu ni besok lusa ni dah habis 4 hari. Kalau sidang DUN Terengganu waktu yang sama juga kita ada bajet macam mana? Jadi macam mana? Betul. Jadi isu-isu rakyat saya sebut banyak agensi-agensi kerajaan di Kemaman ni. Contoh Jabatan Belia Sukan, kemudian kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada LKIM saya sebutkan tadi. Lepas tu banyak lagi agensi-agensi kerajaan ni. Ini semua perlu disantuni oleh wakil daripada federal. Dan bila wakil daripada federal ni, kalau Raja Effendi dipilih sebagai ahli parlimen, dan tentu dia memang kena spend masa dalam parlimen sepenuh masa. Betul. Untuk terutamanya kalau contoh ada waktu dan ketika tu menteri kita katakanlah Menteri Pertanian tengah berbahas ataupun tengah menjawab soalan. Kalau tak ada ahli parlimen Kemaman pada masa tu untuk membawa suara rakyat soal Datuk sebutkan tadi, soal masalah rakyat apa saja yang berkaitan dengan petani, maka akan dah terlepas slot untuk dijawab oleh menteri. Betul. Dan diberi perhatian menteri kepada Kemaman. Jadi perkara-perkara ni nampak kecil tu, tapi efeknya, kesannya sangat besar kepada rakyat Parlimen Kemaman 144,000. Betul. 144,000 pengundi tu pengundi. Belum masuk lagi anak-anak kecil. Betul. Yang sekolah. Belum masuk lagi anak-anak remaja yang berada di sekolah menengah pada hari daripada ini. yang orang luar yang bekerja di sini lagi. Betul. Yang pengundi bukan di sini saja. Dia penduduk di kawasan Kemaman Islam. Ini soalan nakal Saudara Komplit Abdullah ni. Saya tahu Saudara Komplit Abdullah apakah anda nak tahu rahsia. Tapi saya nak tanya dengan semangat yang ada. Sebab dia tanya, berapa peratus ni ada can untuk menang ni? Saya tahu ini soalan nakal ni. Ini mungkin nak perangkap. Kalau kita kata bahawa kita banyak semua, mungkin balik nanti rasa, itu hari live dengan Amir Hijaz Fan, kata dia dapat 60-70%, kena kuat kerja. Tapi saya nak tanya, keyakinan saudara sebagai ketua pemuda Kemaman sendiri. Tak payah sebut patuhnya, keyakinan. Ada can tak ada can? Ada can tu. Ada can. Ada can. Okay. Setara Tengku Hafiz sudah melalui banyak pilihan raya. Saya yakin jugalah. Sebab bukan hanya di sini, saudara juga sebagai ketua pemuda negeri. Kita berkampung di Pulai. Kita berkampung di Simpang Jeram. Kita berkampung di Pelangai. Bukan? Dari segi penghayatan saudara, Tengku melihat kali ini macam mana? Saya tidak mau lihat dari segerak gempur. Saya yakin pemuda menyegerak gempur. Tapi yang paling penting, penerimaan pengundi. Tentulah Tengku juga menyantuni mereka. Sebagaimana dia punya respon daripada rakyat. Di Kemaman itu compare apa semua yang dulu-dulu melalui pengalaman dia. Silakan. Saya tengok secara umum tu sekarang ni kita faham bahawa rakyat secara keseluruhan ni 144,000 ni masih belum dapat kefahaman berkenaan apa sebenarnya berlaku di PRK Kemaman ni. Kita ni nak pilih parti ke nak pilih ahli parlimen? Kenapa ada pilihan raya? Benda-benda ni confuse tau bagi orang biasa. Jadi perkara-perkara ni, sebab tu saya kata ini sangat penting bagi mereka yang faham. Bila kita pergi ke bawah, kita tengok yang kita dekati, yang kita fahamkan diorang terus setuju tau. Diorang terus setuju. Betul ke? Betul ke? Okey. Sebab tu pada saya soal keyakinan, bila kita jumpa, bila kita bagi explanation, semua setuju tu. Alhamdulillah. So saya secara peribadi melihat bahawa dalam soal konteks kita, bila kita fahamkan kepada rakyat bahawa ini kepentingannya, maka dia orang akan boleh terima. Tak, maksud saya dari itu. Dan keyakinan saya tengok dalam soal ini, insya-Allah. Ianya Kemaman mampu untuk buat perubahan pada kali ini dan membuat pemilihan yang tepat. Memilih ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Tapi kalaulah berlaku di sebaliknya, kita dah usaha tu kan, maka saya fikir jangan PAS terlalu selesa dengan apa yang akan
terbit dalam keputusan pilihan raya nanti. Ya, ya. Dan kita akan pastikan macam mana sekalipun, insya-Allah hingga ke akhir hari sampai 2 hari bulan ni, kita nak pastikan macam mana pun kita harap dan kita minta mereka-mereka yang faham kenapa perlu pilih Raja Effendi sebagai wakil rakyat kepada Kemaman, maka sebarkanlah perkara ini kepada orang lain. Demi rakyat Kemaman. Ya. Kemaman untuk Kemaman. Kemana? Dah bagi saya lah, saya melihat ni, saya cuma nak berpesan, ada juga kawan-kawan saya jumpa, kita jangan, saya bersyukur kali ini, melalui pengalaman-pengalaman silam saya lihat kali ini, jentera pilihan raya UMNO Barisan Nasional, sebab yang turun kali ini, amanah turun, all out, okey. Malam tu saya pergi kawasan Gong Halban. Gong Limau. Ada di Kemasik. Gong Cengang. Gong Cengang. Saya tengok, saya terkejut sebab apa? Presiden amanah di sana sebelah satu kampung. Ya. Tim dia punya naik presiden betul tim malam tu turun. Wakil rakyat Aminul Huda daripada Johor Bahru turun dak mana. Ketua Pemuda Amanah turun. Saya tengok dan begitu juga saya melihat bagaimana wanita amanah Wanita amanah. all out. Dan saya dipahamkan bahawa begitu juga dengan ini Parti Keadilan. Oh, Parti Keadilan. Oh, all out saya nampak. All out mereka. Dan saya rasa teguh sebagai Ketua Pemuda Negeri, kalau pemuda Terengganu tak lebih semangat, tak tahu dah kita dah. Saya sebab lusa saya ingat saya nak bersyarat dengan Ketua Puteri Terengganu dan Ketua Puteri bahagian nak bertanya, tapi lusa lah. Dan puteri ni tak boleh malam-malam. Kan? Mungkin jam petang, 5 petang tu saya berbicara dengan puteri. Maklum sajalah anak anda puteri. Ya, perlu disantuni. Tapi sebab tu saya suka. Saya memang ucapkan terima kasih pada Tengku kerana sudi memberi ruang dan membicarakan soal pilihan raya di Terengganu ini. Ini penting saudara. P40 saudara insya-Allah saudara Osman ya, ini milik UMNO. Undilah Tan Sri Bersara Raja Effendi terbaik calon untuk diangkat menerajui Kemaman. Saya melihat ini bukan hanya meneraju, saya rasa ini satu beban untuk beliau memikul beban itu membawa suara dengan Kemaman. Tak gitu? Saya rasa tentulah, saya tak mau cerita apa-apa lah, tentulah pemuda UMNO bahagian Kemaman mempersiapkan agenda-agendanya seandainya izin daripada Allah SWT, Tengku Raja Effendi ini mencapai kejayaan, agenda pemuda akan disiapkan. Tapi tak payah ceritalah sebab tapi saya lihat ini Tengku Hafiz yang mulaku, saya rasa agak lega kerana calon kita kali ini tidak menjanjikan bulan dan bintang. Kalau saya dipilih sebagai wakil rakyat, saya akan buat itu, saya akan buat ini. Macam dia orang lah, kan? Kita nak buat begini. Tak ada. Dia cuma menyatakan bahawa inilah masanya untuk membalas jasa rakyat Kemaman pada saya. Saya dibesarkan di Kemaman dan warga Kemaman ini begitu dekat di hati saya. Inilah masanya saya selama 40 tahun dalam askar, dalam tentera, masa nak memulang. Saya melihat bahawa pada dia nak memikul beban. Betul. So I'm ready, sebab saya kata soldiers will remain as soldiers. Saudara Rata Perkasih, kenapa tak jemput parti lain? Saya kena ingat, saya orang UMNO. Saya bukan live, siaran saya ini bukanlah live berbentuk untuk ni. Tapi saya nak bercakap terus terang, jiwa saya orang UMNO. Buat apa nak sebut parti lain ya. Rabuddin Pasarat, tetamu malam ini hormatilah calon Barisan Nasional dengan title calon Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Rabuddin Pasarat. Kan? Ada dia betul tegur tu. Pengundi Kemaman perlu bijak memilih Saudara Adnan. Jangan lepaskan peluang yang diberi calon baik BN. Pengundi Saudara Adnan. InsyaAllah di situlah kita menyantuni. So, kita dah bersiaran 1 jam tu. Ya tu cepat. Terasa sangat ni. Tambah pula sedap dengan Ketua Pemuda kan. Ketua Pemuda Negeri lagi. Bukan kaleng-kaleng. Saya bagi peluang sebagai Ketua Pemuda Kemaman dulu membicarakan apa lagi nak cakap untuk pengundi dan sebagainya. Untuk yang terakhirnya lah tu. Saya menyeru kepada anak muda di Parlimen Kemaman ni sendiri. Saya rasa inilah peluang kita untuk memilih salah satu pemimpin yang akan membela golongan anak muda. Suara kita untuk dibawa ke Parlimen. Untuk kita menyuarakan keperluan kita di Parlimen tu. Okey. Jadi peluang yang ada ni janganlah disia-siakan dengan kita salah memilih calon yang dalam kesibukan. Jadi telah terbukti maknanya Raja Effendi ni dengan pengalaman beliau sebagai tentera
insya-Allah boleh diterjemahkan dalam parlimen dan boleh orang kata membantu B40 anak muda di Kemaman, dan insya-Allah mungkin apabila beliau diangkat menjadi ahli parlimen, banyak peluang-peluang akan diwujudkan di Kemaman ni untuk anak muda. Dan saya ketua pemuda mempunyai agenda tertentu yang dah disiapkan. Kita telah menyusun beberapa keperluan yang difikirkan sesuai dengan anak muda, dan untuk kita pastikan ianya berjaya dilaksanakan, kena menangkan calon Raja Afendi. InsyaAllah. 2 hari bulan ni tu. Tengku Hafiz, yang mulia aku boleh bagi apa pandangan you yang sebelum kita nak ni wrap up. Ini wrap up ni aku. Okey. Saya simple je tu. Kali ni pilihan raya Kemaman, seluruh negara memerhati. Daripada Perlis hingga ke Terengganu, satu kursi pun maksudnya untuk kursi parlimen tidak ada. Maknanya semua kosong. Kemudian kita pun lihat bahawa ini adalah waktu dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Berkuasa memberi peluang yang kedua, bukan saja kepada rakyat Kemaman tapi kepada Barisan Nasional untuk memperbetulkan keadaan. Alhamdulillah, Barisan Nasional memperkenalkan calon rakyat. Kita bukan membawa kebiasaan kita, membawa calon-calon daripada hierarki politik parti. Maka saya fikir ini dalam waktu dan ketikanya rakyat Kemaman ada peluang untuk menilai. Kalau tak ada langsung wakil rakyat, ahli parlimen daripada Pantai Timur ni, dia bukan Pantai Timur, maksudnya Terengganu Kelantan, green area green area. Maka tidak akan ada check and balance. Jadi tak boleh nak nilai tu. Ahli parlimen PAS, ahli parlimen BN, kalau ada seorang pun tak apa. Maknanya kita tampil pula, kebetulan memang general ni memang tanggungjawab dia besar tu. Dijaga keselamatan negara, bukan suatu perkara yang mudah. Dan mestilah menjadi Panglima Tentera ni dia sangat teliti dalam soal perkara-perkara yang mustahak untuk rakyat. Contoh keselamatan ni lah, keselamatan negara kan. Jadi saya nampak ini adalah peluang untuk rakyat Kemaman untuk sekali lagi, betul kita dah menghadapi pilihan raya untuk kali ketiganya, maka jangan rugikan masa dan dakwah kita kali ini. Tolonglah pilih wakil rakyatnya daripada calon Barisan Nasional, iaitu Raja Afendi sendiri, untuk pastikan rakyat Kemaman dapat manfaat, dan yang paling penting, satu Kemaman. Saya harapan impian saya daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu, harapan impian daripada Ketua Pergerakan Pemuda bahagian Kemaman, dan paling tidak pun kalau tidak, jangan dibiarkan Terengganu ini terus kosong. Paling tidak sudahlah 32 kosong dah kena, tak kena parlimen kena kosong lagi. Saya rasa dengan semangat jiwa yang matang, Puan Kamariah Nur, Puan Kamariah Haji Nur, dia kata harap bijaklah pengundi Kemaman mengundi. Dan saya agak tertarik dengan kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri bahawa dari Perlis sampai Terengganu rakyat melihat sejauh mana kebijaksanaan warga Kemaman membuat percaturan pada tanggal 2 Disember nanti. Sejauh mana apakah mereka bijak ataupun masih lagi dikongkong dengan pemikiran-pemikiran yang diselaputi oleh emosi dan digunakan dengan fitnah. Apakah warga Kemaman itu mudah dipengaruhi oleh fitnah? Kita jumpa lagi malam besok dengan malam besok dengan panas saya bersama dengan saudara Zamil Ibrahim dan juga Datuk Abdullah Sani. Kita akan membicarakan soal di Kemaman ini sebab saat ini Datuk Abdullah Sani berada di kawasan-kawasan Felda. Banyak butiran-butiran yang akan dilontarkan olehnya malam besok. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.